Okey, so saya akan buat rakaman untuk dua-dua sesi lah, malam ni dan malam esok. Dan bila dah selesai sesi malam esok, barulah saya akan share kepada yang tak hadir. Okey, sebenarnya saya pun silap juga pergi habaq yang saya akan rakam nanti. Lagilah tak nak apa hadir kan, sebab kata tak hadir pun boleh tengok rakaman kan. Tapi sebenarnya kalau boleh, saya amat galakkan kalau kita boleh join lah, supaya kita boleh bagi pandangan dan apa-apa yang boleh dibincangkan. Okay, sebelum kita go into perbincangan tentang agenda utama kita, iaitu tentang keselamatan, first saya sebenarnya yang ni saya nak letak di belakang, tapi saya fikir saya letak di depan dahulu. Okay, tentang undian AJK yang kita bakal buat tak lama lagi. Okay, ada beberapa perkara yang saya just nak jelaskan sikit lah. Okey, sebenarnya tentang undian ni sebenarnya permintaan peribadi daripada pengerusi kita sendiri dan juga saya lah sebenarnya. Okey, dia pun dah berapa, sejujurnya lah dia tak ada kat sini pun, saya boleh cakap je lah. Sebenarnya dia pun dah berapa kali dah sebenarnya dia dah meluahkan hasrat dia nak meletakkan jawatan, tapi saya kata sabarlah sikit, nanti kita buat undian balik. So tak payahlah nak kalut-kalut nak letak jawatan kan. Okay, so kenapa kita nak buat undian semula? Sebab satu, wakil lorong yang kita ada sekarang ni, okay, kita kalau untuk pengetahuan AJK yang terpilih masa pemilihan AJK, sebelum tu kita ada buat undian untuk wakil lorong. Kita dah wujudkan wakil lorong lebih awal lagi daripada tu. So masa tu sangat awal, dan ada lorong yang pada masa tu memang tak ada orang sangat pun lagi, macam contoh lorong 7 dengan lorong 9. Masa tu lorong 7 ada 2 orang sahaja yang berdaftar, dan 2 orang tu lah yang tercalon. Begitu juga untuk lorong 9, Puan Amirah ada kat dalam ni kan. Dia salah seorang yang masa tu ada 2 orang sahaja, dan 2 orang tu je yang tercalon. So A undi B, B undi A. So macam tak ramai lagi lah pada masa tu berbanding dengan sekarang ni. So kalau kita buat undian sekarang ni, so dia lebih valid lah. Okay, dan bila tak ramai pada masa tu, orang pun tak ramai mengenali. So bila yang undi pun, undi just tekan klik je masa tu. Dan ramai juga sebenarnya yang PM saya untuk dapatkan nama-nama cadangan, sebab tak tahu kan nak undi siapa, so dia pun undi je. Okay, so sebab yang ketiga, sebab itulah nak beri keutamaan kepada penduduk yang dah menetap untuk nak sandang jawatan yang 2 yang utama tu lah, pengerusi dan naib pengerusi. Okey, cuma saya nak tekankan di sini, kita bukan nak buat undian semula ni bukan sebab AJK yang sedia ada ni tak bagus. Ada ramai je yang dalam AJK yang sedia ada ni yang memang bagus, yang memang saya nampak nak buat kerja. Dan bila saya buat sebarang mesyuarat ke, perjumpaan ke, apa-apa yang kita nak buat, perjumpaan taman ke, memang bagi komitmen yang baik. Okay, walaupun tak ada malam ni, tapi ada masa yang lain yang macam contoh lah. Okay, Haziq dengan mak dia kan, okay, Kak Ayah, 3 perjumpaan sesi pagi, petang dengan malam, 3 mereka hadir. Mereka tolong bantu saya daripada mula sampai habis. So tu contoh je lah. So ada sebenarnya yang memang nampak boleh lagi lah sebenarnya berkhidmat lagi. Dan saya harap yang mana yang memang menunjukkan kemahuan yang tinggi untuk nak berkhidmat untuk taman ni, agar dipilih sekali lagi lah. Apa pun kita bagi kepada penduduk untuk memilih lah. Okay, seperti mana yang saya pesan dalam grup, saya takkan lagi membantu mana-mana individu atau penduduk yang minta saya cadangkan nama. Dan saya harap AJK yang ada dalam AJK sekarang ni pun, kalau ada siapa-siapa penduduk yang masa kita dah lancarkan undian nanti yang minta cadangan nama tu, bagilah mereka pilih sendiri lah. Okay, sebab tak nak benda yang sama berulang. Okay, cuma selepas dah keluar keputusan undian, tak kira lah kita terpilih atau tidak lagi. Okay, saya harap apa pun macam saya sebut dalam grup, okay, saya nak tekankan lagi sekali, harap serah tugas dengan baik. Okay, tak kira lah tugas apa, macam contoh bendahari kepada bendahari baru ke, ataupun wakil lorong 10 ke wakil lorong 10 yang baru ke, tak kira lah. Harap
boleh serah tugas tu dengan baik. Okey, sekiranya AJK yang baru tu memerlukan bantuan atau bimbingan, janganlah kita lepas tangan dan hilang sahaja. Hanya sebab kita dah, aku dah tak jadi dah wakil lorong untuk 10 orang dah tak pilih aku, so yang wakil lorong baru minta bantuan ke apa ke, terus buat tak tahu, tak reply mesej, harap tak berlakulah macam tu. Okay, so AJK yang penting macam SU, bendahari, okay, wakil lorong, okay, perlulah serah tugas dengan sempurna kepada penyandang yang baru. Okay, kalau memang terpilih semula tu, Alhamdulillah lah kan. Okay, orang percaya kat kita untuk nak buat semula tugas tu. Cuma kalau tak terpilih, harap jangan biarlah benda tu tergantung. Okay, alright. Okay, tak kira lah kita AJK ke ataupun kita bekas ke atau bukan AJK pun, macam Encik Tiva ada main malam ni kan untuk hadir dalam meeting masyarakat malam ni. So tanggungjawab dan peranan kita kepada taman kita ni tak besar mana pun kan. Okay, so harap dapat bersamalah dalam segala benda. Yang tu je lah yang saya nak sebut tentang undian. Cuma nanti bila dah selesai semua sesi malam ni dengan sesi malam esok, nanti mungkin saya akan post dalam grup lah, tanya bila tarikh yang sesuai untuk kita nak buat undian. Hari tu saya dah umumkan, cuma bila tarikh nak mulakan undian tu dan berapa jangka masa yang kita nak bagi, yang tu nantilah. Okay, so hasil perjumpaan daripada penduduk hari tu yang kita buat 3 sesi tu, okay, semua setuju untuk upah syarikat keselamatan. Saya anggap bila tak ada siapa membantah tu, memang adalah seorang dua yang ada isu sikit lah tentang tu, tapi harap-harap sebab kita pun taklah mewajibkan. Even daripada survey hasil daripada dapatan daripada setiap lorong pun, daripada 200 lebih penduduk yang memang betul-betul setuju pun, sekarang ni yang numbers yang kita ada 192. So tak semua setuju lah lagi di peringkat awal. Tapi saya tanya rakan-rakan cikgu saya yang lain atau kenalan-kenalan adik-beradik yang lain yang di taman-taman perumahan yang lain pun, memang untuk mendapatkan satu jumlah yang penuh untuk nak bayar untuk keselamatan ni memang mustahil. Memang di peringkat awal memang dia akan sebilangan dulu, and then lambat after years nanti dia akan ada wujud sendiri kehendak untuk nak bayar tu lah. Okay, so daripada hasil dapatan semasa perjumpaan, katanya setuju untuk kita dapatkan rate untuk satu unit di bawah RM50. Tetapi selepas daripada tu, bila saya minta semua wakil lorong untuk dapatkan berapa angka bagi lorong masing-masing untuk yang rela untuk nak bayar untuk security ni, saya dapat daripada Encik Wan daripada lorong 8 yang ada yang meluahkan yang kata RM50 pun sebenarnya agak tinggi bagi mereka. Yalah, kita kena faham lah, kita ada pelbagai jenis berapa kata status penduduk di inilah kan. Okey, bukan semua berkemampuan yang tinggi. Jadi ada yang mengatakan mereka berharap yang bayaran tu tak lebih daripada RM30. Yang tu yang daripada lorong 8 lah. Lorong lain saya tak dengar lah apa-apa komplain. Okey. Poin yang kedua, semua setuju juga untuk bayar one off punya payment RM50. Sebab kita cadangkan masa tu kita nak buat rondaan komuniti, nak kumpulkan dana untuk nak beli peralatan lah, apalah, torchlight lah dan sebagainya. Okey. Namun ada 3 poin yang saya nyatakan kat situ. Namun sampai sekarang masih belum dapat wujudkan mekanisme yang tersusun untuk rondaan komuniti yang sistematik. Ialah sebab betul lah, kekangan kerja dan nak bagi komitmen tu agak susah lah. Okay, macam-macam dah juga kan saya cadangkan dalam group AJK tu, tapi itulah mungkin mana tahulah, mungkin AJK yang baru nanti bila terpilih nanti, mungkin diorang boleh wujudkan satu rondaan yang sistematik. Harapnya begitulah. Okey, faktor komitmen kerja. Okey, so rondaan masih diteruskan, tapi atas dasar siapa free dia ronda lah. Dan dia tak ada lah macam satu sistematik setiap hari akan ada rondaan. So siapa nak free dia ronda. Macam tu lah, daripada dulu sampai sekarang memang macam tu lah. So nak wujudkan satu rondaan yang
sistematik yang berjadual ni memang susah. So that's why kita putuskan mungkin tak kutip lagi lah yang RM50 tu. Okay, sampai kita ada satu mekanisme yang sistematik, barulah kita buat kutipan pada pandangan saya lah. So since kita suka untuk nak dapatkan komitmen untuk rondaan di kalangan penduduk kita, jadi kalau kita nak juga ada rondaan yang berlaku di taman kita, so kena keluar kos lah. Kalau kita sendiri tak mampu untuk nak bagi komitmen, dan kita kena upah orang untuk buat lah benda tu. So either way memang kena keluar duit lah. Okay, kalau rondaan komuniti boleh berjalan dengan lancar, mungkin kita boleh jimat duit. Tapi kalau dah tak boleh nak berjalan, tapi tak apa, benda tu mungkin in the future mungkin ada penambahbaikan. Nanti kita tengok lah macam mana. Okay, so sebenarnya kita ada wakil lorong dah ke? Ada seorang kan wakil lorong. Okay, alright, tak apalah kalau ada apa ke tak ada ke, kita just bincangkan. Okay, sebab kita nak tengok mungkin even yang bukan wakil lorong pun mungkin boleh bagi pandangan tentang kaedah kutipan tu. Okay, sebab saya pun nak kata berpengalaman sangat pun tak berpengalaman sangat. Yang ada nampak berpengalaman tentang perkara ni Puan Khairiah lah, Kak Kai kita. Tapi dia menurut yang saya tanya dia kata dia sepanjang cuti sekolah ni dia sibuk, so dia mungkin tak dapat join lah. Okay, hanya akan bermula, kutipan ni hanya akan bermula bila kita sudah mencapai kata sepakat syarikat mana yang nak dipilih lah. Okay, so ini untuk perhatian wakil lorong lah. Okay, nanti wakil-wakil lorong yang lain mungkin mereka akan tengok bila saya post rakaman ni. Okay, wakil lorong perlu mengutip wakil lorong perlu menggunakan borang kutipan yang disediakan oleh bendahari. Okay, yang ni dah diusahakan bersama-sama dengan bendahari. Okay, alright. Wakil lorong bertanggungjawab menyimpan rekod kutipan dan bukti bayaran. Okay, saya cadangkan lah. Okay, sebab tak tahulah bagi orang lain macam mana. Macam saya, kalau macam risit-risit apa benda-benda yang fizikal ni, macam contoh untuk LHDN kan, so saya snap, saya buat satu folder, simpan dalam Google Drive supaya benda tu tak hilang. Sebab risit ni kadang-kadang dia pudak dan tak nampak tulisan dan sebagainya, benda boleh hilang dan sebagainya. So saya simpan dalam Google Drive. So benda ni mungkin akan dibincangkan lebih lanjut lah. Okay, cuma pastikan rekod tu ada lah kan. Okay, wakil lorong bertanggungjawab mengeluarkan risit. Yang ni pun kita tak putuskan lagi sama ada nak keluarkan risit secara fizikal atau digital. Okay, kepada pembayar. Alright, bayaran bagi setiap lorong menggunakan satu akaun yang sama. Macam saya katakan hari tu, okay, saya dah wujudkan satu akaun, current account lah. Okay, untuk kegunaan sementara. Okay, nanti bila kita dah berdaftar dengan ROS, nanti kita dah boleh buka akaun taman atas nama taman. Nanti kita akan transfer menggunakan akaun tersebut lah. Okay, cuma saya hanya membekalkan akaun tersebut. Okay, saya tak nak renyah-renyah nak tengok berapa duit masuk, hari apa masuk. Yang tu pentingnya perekodan yang kita nak bincangkan malam ni. Okay, jadi wakil-wakil lorong akan merekodkan. Okay, saya hanya membekalkan tabung tu lah untuk nak simpan duit tu. Okay, so bila kita bila kita bercakap tentang duit orang ni, so memang dia satu benda yang serius lah. So dia perlu diuruskan dengan betul-betul rapi dan sistematik. Okay, alright. Wakil lorong perlu menyerahkan satu salinan borang kutipan kepada bendahari dan juga simpan satu salinan dalam fail wakil lorong. Mungkin setiap wakil lorong tu boleh wujudkan fail lah. Okay, dan compile setiap bulan. Okay, so bila habis bulan 1 Januari kutipan, let's say, then buat satu salinan, bagi kepada bendahari. Bendahari akan rekod kutipan total by lorong. Okay, yang wakil lorong akan kutip by ahli lorong dia. Okay, kalau dia ada 20 penduduk lorong tu, so dia dalam senarai tu ada nama 20 penduduk tu lah. Okay, so dia punya borang dia lebih kurang macam ni lah. Okay, yang ni diusahakan oleh Cik Bendahari kita, Cik Syazwani, sorry. Kat sini macam saya katalah, satu helai ni
dia untuk 1 bulan. Okey, so contoh macam sini, okey, bulan tu Januari. Okey, lorong tu lorong manalah? Kalau wakil lorong tu wakil lorong 9, tulis wakil lorong 5/9. Okey, lorong di kolom yang pertama ada nombor rumah. Okey. Mungkin kalau nak letak nombor rumah setiap rumah yang wujud di di lorong tersebut pun boleh, ataupun nak ikut dalam bancian pun boleh. Okey. Alright, sebab kita tak sepenuhnya lagi berdaftar dalam bancian. Ada masih lagi unit-unit rumah yang tak diduduki lagi, dan mungkin duduk tapi tak berdaftar bancian lagi. Okay, so second column nama, okay, jumlah bayaran, okay, dan sebelah tu tarikh bayaran dan tanda tangan. Tanda tangan ni saya rasa kalau macam kutipan tu dibuat secara online sahaja, tak bersemuka wakil lorong dengan penduduk lorong tu, mungkin boleh tanda tangan bagi pihak lah kot. Okay, so yang ni tak penuh. Saya keluar daripada ni. Yang penuhnya di sini. Okay, so di bawah tu kolom ni mungkin borang ni akan diberi secara soft copy lah. Okay, supaya wakil lorong tu boleh edit. Yalah, zaman sekarang ni semua guna digital kan. Okay, so di bawah ni ada tarikh serahan dan tanda tangan ketua lorong. Okay, so yang ni lah dia punya form dia. Saya pun tak nak lah form ni terlalu rumit sangat. Okay, asalnya dalam mindset saya nak buat 12 kolom untuk 12 bulan, and then ada nama. So untuk setahun tu 1 borang je, tapi macam rumit lah pula boleh tengok kan. So better lah macam ni kot, 1 helai untuk 1 bulan. So dia tak nampak congested sangat dalam 1 helaian tu. Okay, so rasa-rasa so far ada rasa-rasa apa-apa yang mungkin nak tambah, apa-apa nak tambah baik kepada borang ni, mungkin boleh nak share sekarang sebelum kita go to the next agenda, iaitu pembincangan tentang perbandingan syarikat keselamatan. Bagi saya rasa macam okey lah. Okey okey dah cikgu borang tu. Okey. Saya pun macam saya katalah, macam benda ni kalau boleh kita nak simplify kan, tak nak terlalu rumit sangat. Bagi saya nampak habis ringkas dah lah ni. Cuma kalau ada apa-apa rasa yang penting yang perlu ditambah kolom kat situ, yang belum ada di situ, boleh nyatakanlah. Ataupun kalau tiba-tiba terfikir ke, anytime boleh bagi tahu saya atau bendahari kita. Nanti kita boleh tambah baik lah. Okay, so apa pun yang basic ada kat situ lah. Okay, so bila macam contoh bulan yang seterusnya, okay, benda ni dah ada soft copy kan. So just make a copy, tukar bulan, nama tu tak payah nak edit dah lah, sebab nama penduduk tu kan sama je kan. Okay, just clearkan bahagian jumlah bayaran dengan tarikh bayaran, dan buat kutipan untuk bulan yang seterusnya. Macam tu lah. Okay, so kita sambung balik. Okay, so hari itu ada 3 lah syarikat, 4 sebenarnya termasuk dengan Cik Teva, tapi itulah mungkin saya pun tak tahu di mana kesilapannya. Hari itu Cik Teva ada cakap nak forward quotation kepada Cik Fizal, tapi tak apa, sebab itulah saya panggil Cik Teva untuk turut serta untuk join malam ni. Tapi saya minta saya semua dengar dulu yang perbandingan antara 3 syarikat yang pertama ni, and then after I finish dengan yang 3 ni, then mungkin Cik Tiva nak share apa-apa tentang yang Cik Tiva punya security lepas tu. Okay, alright, so yang first yang kita dapat ialah kawalan keselamatan. By the way, yang ketiga-tiga syarikat ni pun saya tak ada siapa yang pergi cari di luar. Yang dapat ni pun daripada kalangan penduduk kita sendiri. Macam contoh security Cikgu Aziman ni daripada Cik Syazwan, lorong 8.
Yang Kawalan Keselamatan Damai dengan KVP ni saya tak ingat, tapi tiga-tiga syarikat ni pun daripada kalangan penduduk kita juga. Okey. Kawalan Keselamatan Damai yang first kali. Okey, so dia bagi dua quotation lah. Okey, dia bagi dua quotation, first siang dan malam, di mana siang tu 2 guard, okey, malam pun 2 guard. Nampak kan cursor ni kan? Okey. Alright, dan dia bagi juga quotation untuk malam sahaja. Okey, pun 2 guard. Okey, so dia bagi 2 sebab apa? Sebab takut kita macam kita di peringkat awal ni kita tak mampu nak bayar dengan tinggi. So dia bagi suggestion kalau kita tak mampu untuk buat 24 jam, try malam dahulu. Dan bila kawalan tu di sebelah malam sahaja, tak, kalau still lagi ada berlaku masalah kecurian dan sebagainya, barulah kita pertimbangkan untuk ambil siang dan malam 24 jam lah. Okay, so dia tak ada bagi minimum unit untuk Megan Security ni. Cuma dia bagi jumlah besar, iaitu jumlah kos yang penuh lah, yang kita perlu untuk lunaskan di akhir bulan. So bila kita kira, yang saya dapat di hujung ni sebenarnya bahagi dengan jumlah 192. Okey, sebab latest yang angka yang kita dapat daripada hasil survey wakil lorong, setiap wakil lorong 192 daripada dua fasa 1 dan fasa 2. Fasa 3 kita tak masuk tau, sebab kita asingkan dia punya security dia sebab dia berada di kawasan atas. Kalau fasa 3 ni dalam satu aras yang sama dengan kita, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk buat security yang sama, tapi sebab dia di atas bukit, so it's better that nanti saya akan wujudkan satu AJK lain lah di atas sana. Okay, tapi dia pun masih lagi link dengan kita lah. Alright, so saya tak tahu sama ada 192 tu adalah nombor yang betul-betul terkini, sebab nombor 192 tu pun sebenarnya dah agak lama, dan selepas tu ada pertambahan lagi penduduk yang masuk join. Okay, yang banyak join fasa 3 lah sebenarnya, tapi ada juga fasa 1 dan fasa 2 yang join selepas tu. So saya tak tahulah wakil-wakil lorong ada check tak dengan tally balik kan dengan data bancian. Tapi buat masa sekarang dalam perbincangan kita malam ni, kita gunakan angka 192 penduduk lah, dengan harapan 192 penduduk ni tak ada yang tiba-tiba tukar fikiran lah dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok siang dan malam untuk syarikat Mega ni, bila bahagi 192 dapat angka RM64.66 untuk 24 jam security. Okay, dan untuk malam sahaja kita dapatlah angka yang lebih rendah, 33, sebab dia roughly half lah daripada 24 jam tu kan. Okay, security Cikgu Aziman ni pula, dia sejujurnya dia lah satunya syarikat yang sampai sekarang cuba untuk nak menghubungi saya, tanya bila nak meeting, dah ada keputusan ke belum. Sampai saya pun dah tak larat dah nak reply mesej dia, saya buat dia je. Okay, dia yang security yang saya kata dia ada satu apps tu lah. Okay, dia ada apps dia. Kalau mana yang nak rujuk balik, boleh tengok dalam group AJK tu yang saya share yang dulu-dulu ni, adalah dia punya apps dia. Nampak macam menarik lah juga. Okay, macam Cik Fakrul pun kata macam menarik lah juga, kita boleh tahu bila rondaan tu berlaku dan sebagainya. Okay, dan syarikat Cikgu Aziman ni pun dia kata dia dah mohon dengan balai polis. Saya nampak dia begitu eager sekali nak jadi security kita, sampai dia buat tindakan yang yang di luar permintaan kita lah. Okay, saya tak suruh pun dia pergi mohon dengan balai polis, dia pergi mohon sendiri. Okay, tapi yang tu bukan satu kemestian untuk kita nak pilih syarikat ni lah. Okay, yang tu mungkin teknik dia lah untuk nak bagi kita pilih dia. Okay, cuma saya nampak Cikgu Aziman ni syarikat dia, harga dia boleh bincang lagi lah. Okay, harga dia boleh bincang. Alright, sebab kalau tengok kat ujung tu nampak, nanti saya explain yang tu. Okay, cuma the drawbacks is macam Cik Tiaga dia sebut hari tu, dia punya daripada segi jangka masa dia lah, saya tak ingat hari tu dia sebut mungkin lah 9 sampai 7 ke 10 sampai 7, saya tak ingat, around 8 jam lah kot. Okay,
Tapi bila saya check dengan dia, dia pun ada juga untuk 24 jam. Tapi yang tu perlu bincang semula dengan dia lah. Yang dia cadangkan kepada kita yang belah malam saja untuk 8 jam. Tak silap saya 8 jam lah. Okay. Alright, dia tak ada minimum units. Okay, yang tu kelebihan dia lah. Dia tak ada minimum units. Okay. Pada awalnya, okay, di cost per unit tu, okay, kenapa ada 3 angka tu yang berbeza tu, tu yang saya kata tu, dia pun macam tak fix. Pada awalnya dia kata RM50. Okay. Dan bila saya, dia macam terlalu expect kita bagi jawapan dengan cepat, padahal kita banyak prosedur yang kita kena lalui sebelum kita nak buat keputusan. Dia duk mesej saya, lala dia sendiri yang turun harga ke RM35. Ni baru-baru ni dia mesej, macam mana jadi ke apa RM25? Kata daripada 50 turun 35, dan tiba-tiba turun 25 pula. So nampak di sini, kalau kita nak consider dia, mungkin boleh bincang dan dapatkan harga yang paling murah lah. Mungkin untuk 24 jam pun mungkin kita boleh discuss dan dapatkan harga yang lebih murah lah dengan dia. Okay. Alright, yang ketiga, KVP Darshan. Okay, dia bagi 2 package lah. Okay, dua-dua 12 jam yang dia bagi quotation. Cuma beza dia daripada segi package dia lah. Okay, kalau tengok kat sini perbezaan dia, yang A1 package ni dia ada security post 2. Okay, mungkin sebab hari tu KVP ni dia punya orang dia ada pergi round taman kita lah. Mungkin sebab dia tengok kita ada 2 entrance sekarang ni. Okay, so mungkin sebab tu dia suggest untuk 2 security post, satu di depan, satu di tepi tu kan. Okay, so dia juga dalam A1 package dia ada lebih security lah, 4 tambah 1 patrol supervisor. Okay, 8 hingga 10 security cones. Yang tu saya tak pastilah untuk kegunaan apa kan. Okay, dia ada spotlight, chairs, fan dan clocking system. Okay, dia nyatakan minimum units 200 unit. Okay, tapi yang tu yang dinyatakan dalam quotation, tapi dalam sembang-sembang dalam WhatsApp tu dia kata dalam 180 dah jadi dah cukup dah bagi dia. Okay, the next package yang dia bagi pun 12 jam, cuma dia limit kepada hanya 1 security post, dan dia punya security personnel pun dah kurang, hanya 2 plus 1 patrol supervisor. So jumlah kos dia pun yang di hujung ni dia bagi secara dalam quotation tu memang dia sebut RM65. Okay, tak kira lah 180 ke 200 ke 250 ke. Okay, dia bagi the number RM65 untuk A1 package dan RM35 untuk normal package. Okay, so yang tu lah perbandingan dia antara 3 syarikat. Okay, kalau kita tengok antara yang Megan dengan KVP ni, Megan dia ada bagi 24 jam pada rate RM64, lebih kurang 65 lah. Okay, dan KVP pun ada bagi pada rate RM65. Tapi dia 12 jam sahaja, tapi dia ada security post dan semua tu lah. Yang security post ni saya kena confirm balik dengan Megan tu rasa masa dia call saya hari tu, dia kata ada juga sediakan post, tapi macam yang container tu sahajalah. Okay, yang security Cikgu Azman ni saya pun tak pasti juga. Saya pun tak tanya betul-betul lah. Cuma yang ni yang dapat daripada quotation yang diberikan. Okay, sebelum saya go to the next slide, okay, ada tak Cik Tiba nak kata apa-apa untuk sesi malam ni? Saya jemput lah kalau nak cakap apa-apa, nak share. Hello. Hai bang. Dewas ni. Ya, dengar. Ya, selamat malam kepada semua. Ada JJ di Taman Kita. Okey, selamat malam. Selamat malam. Ini nak tanya pasal skill 3 tu. Hari ini yang saya buka hanya RM25 saja bang. 2 security guard dengan 1 supervisor. Termasuk dalam 6 biji CCTV bang. CCTV tu maksudnya yang di lorong-lorong
di dalam taman lah. Di taman bang. Entrance masuk satu entrance belakang dan 6 bucu di taman kita. Okey. So yang tu untuk 12 jam lah. 12 jam. Okey, 12 jam. Kalau kata nak ambil full 24 hours 24 hours dalam 45 ringgit bang. Okey. Yang tu kena take note lah. Yang CCTV tu saya kena bincang dengan penduduk taman kita yang kata rumah dia yang kata ujung macam 303. Saya akan bincang dengan customer tu dengan saya akan pasang CCTV dekat atas lampu jalan. Supaya kita boleh nampak siapa yang masuk, siapa yang keluar, apa kata bermana, ada apa pencurian ke, kesilapan ke, kita boleh tengok dari CCTV tu. Okey. So saya simpan pos dekat sana. Kalau simpan pos jadi macam wujud. Kalau simpan CCTV mungkin kita boleh tengok dalam CCTV tu apa yang jadi. Okey. Dengan rumah-rumah yang pasang CCTV saya akan bayar duit garing tu sebanyak RM50 untuk beli wifi untuk CCTV tu berfungsi kan. Oh, maksudnya kalau CCTV tu pasang dekat rumah dia. Rumah dia. Depan rumah dia kita cuma pakai garing dia saja dan jangan pasang di atas lampu tiang. Supaya kita nampak taman kita. Semua. Alright, nampak macam menarik juga. Nanti Cik Tifa boleh bagi satu quotation dekat saya tak untuk saya edit sebelum untuk share pada malam esok supaya nampak lebih jelas lah. Boleh bang? Boleh Sebab saya tak catat apa ni tadi. Saya tadi duk kata nak bawa buku ni atas, saya tak lupa nak bawa, malah nak turun dah. Kalau boleh nanti Cik Tifa send kat saya quotation sikit lah. Saya nampak macam menarik lah juga rate tu. Saya buat rate lagi kurang supaya sana CCTV tu saja banyak supaya kita boleh tengok apa yang terjadi dekat taman kita. Okey. Dia akan jadi sesi 24 jam lagi kita tak perlu orang yang banyak. Cuma malam saja kita perlu 2 orang untuk roda. Pagi itu kita boleh tengok CCTV apa yang terjadi. Okey. Alright. Kalau pagi itu kita tak perlu orang, hanya malam saja kita perlukan orang untuk roda. Alright. Okey, ada apa lagi nak share? Itu okey. Okey, baik. Kalau boleh as soon as possible lah supaya saya boleh edit slide untuk bagi nampak pada malam esok lah. Kalau Cik Tifa nak join malam esok pun lagi baik. Kalau free esok pun join sekali lah. Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, thank you Cik Tifa. So kita continue lah Okay, thank you so much. Alright, okay. Persoalan tentang pemilihan syarikat keselamatan ni, okay, yang ni di fikiran saya lah. Okay, yang first ialah, okay, adakah keputusan dibuat oleh AJK sahaja ataupun maksud saya nak buat keputusan nak pilih syarikat mana tu, adakah kita di kalangan kita sahaja ataupun keputusan tu bersama-sama dengan semua penduduk? Okay, kalau nak bersama-sama dengan semua penduduk, memang nak kena explain juga secara general kepada semua lah. Okay. Yang kedua, adakah keputusan dibuat oleh AJK sekarang? Maksudnya kita nak decide sekarang sebab kita kan nak buat undian semula kan. So kita nak decide sekarang siap-siap ke ataupun kita nak tunggu AJK yang baru terbentuk untuk decide. Yang tu pun satu yang saya fikirkan jugalah. Okay. Tapi macam saya katalah, kalau kata kita berikan kepada kalau kita dah pilih dan kita dah jalankan security tu, okay, dan bila ada AJK yang terbaru terbentuk nanti, kita kena serah dengan, macam saya katalah, kita akan serah tugas dengan sempurna supaya mereka boleh jalankan. Okay. Yang ketiga, okay, adakah kita nak ambil masa untuk dapatkan quotation daripada beberapa syarikat yang lain ataupun kita nak stick to 4 yang ni sahaja? Yang tu pun antara yang saya fikirkan jugalah. Okay, tapi yang macam saya katalah, yang empat ni termasuk dengan Cik Tifa kita, memang syarikat yang daripada di kalangan penduduk kita, bukan saya pergi cari di luar ke apa ke. So kalau apa-apa, macam contoh kalau kita buat keputusan untuk ambil Cik Tifa punya security, so senang, apa-apa memang daripada kalangan penduduk kita juga. Okay. So yang ni rasanya kita skip dulu sebab yang ni yang tuan badan dia tak ada kot malam ni. Dia rasanya kalau kebolehan hadiran tu dia tik malam esok.
Okey, Encik Syamim kita, dia kata dia ada survey tentang CCTV lah. Dia kata dia nak explain sendiri. Okey, tentang CCTV ni. Okey, CCTV ni kononnya dia guna solar. Mungkin lebih kurang macam yang di rumah, cuma dia pasang kat tiang, dia gunakan solar. Cuma saya tertanya-tanya, kalau bila dia hadir malam esok, saya nak tanya dia lah. Sebab macam memang sekarang ni banyak CCTV yang guna wifi kan. Macam contoh macam rumah saya sendiri pun memang guna wifi, dan dia tak ada satu server dah simpan. So saya just tengok apa yang boleh nampak dekat handphone saya sendiri, dan benda tu tersimpan dalam memory card tu. Cuma kalau bila ada banyak CCTV yang ni terpasang di setiap lorong tu, menghala ke belakang-belakang lorong kita tu, apa semua tu, so siapa yang ada akses untuk tengok video-video tu, dan video-video tu sebenarnya simpan di mana? Adakah simpan di dalam CCTV tu ke, ataupun dia ada centralized server ke? Yang tu mungkin nanti Encik Syamim akan explain nanti sendirilah, saya pun tak tahu. Cuma kalau kata kita tak dapat kata sepakat untuk nak ambil security, mungkin kita ni mungkin cadangan alternatif lah. Okey, kalau kena tengok jugalah kos untuk nak pasang benda ni pun, tak tahulah dia punya kos macam mana kan. Okey, dan dia mestilah kena ada orang yang in charge nak tengok benda tu. Okey, so apa pun nanti kita tunggu Encik Syamim sendiri untuk sampaikan tentang yang ni lah malam esok. Okey, so saya rasa yang tu sahaja. Tak ada dah. Okey, so ada anyone before, dah pukul berapa dah? 8:55. Okay, so kalau ada apa-apa yang nak disuarakan, boleh suarakan. Kita macam round table lah sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada malam ni. Basically yang tu lah yang saya nak sebutkan pada malam ni. Agenda yang pertama ialah tentang sedikit lah penerangan tentang kenapa kita nak buat undian semula. Okay, alright. Okay, dan sedikit amanat daripada saya lah tentang selepas undian tu. Okey, sedikit recap tentang hasil perbincangan kita hari tu, perbincangan penduduk, kaedah kutipan, borang kutipan. Okey, yang perbandingan syarikat tadi tu. Dan terima kasih lagi sekali Cik Tiva kerana hadir pada malam ni. Okey, untuk share tentang lagi satu syarikat. Okey, sedikit persoalan tentang pemilihan syarikat keselamatan. Okey, ada dah yang nak respon on the spot sekarang ni tentang yang ni? Okey, adakah ada question lah 1, 2, 3 yang ada dekat situ tu? Ada yang nak bagi pandangan ke? Soalan 1, 2 atau 3? Nampak kan? Tak boleh zoom. Boleh. Hai cikgu. Ya. Bila kita akan start itu undian bila akan start itulah. Okey, yang tu dia berbalik kepada yang first slide tadi tu lah, first and second slide tu. Okey, memang saya pun nak tanya sebenarnya selepas kita dah selesai sesi malam ni dengan malam esok, saya nak tanya dalam grup nanti bila sebenarnya kita nak buat undian tu bermula. Okey, dan berapa lama jangka masa yang kita nak buat undian tu. Macam dulu, kalau yang dulu punya undian, saya umumkan saya umumkan dulu yang kita bakal akan buat undian AJK. Lepas 2 minggu tak silap, saya start buat undian. Okay, dan after maybe a week macam tu kot, saya start trace penduduk yang mana yang tak undi lagi. Sebab saya take note siapa yang undi, siapa yang tak undi. Okay, and then saya akan PM. Alright, and then itulah bila dah rasa macam dah sampai satu jangka masa yang
yang rasa macam dah almost 70 ke 80% dah mula dah undi. Then masa tu lah panggil untuk kiraan undi. So this time around I rasa dah after kita dah settle kita punya perbincangan ni, boleh kot nak start undi. Tapi tak tahulah yang tu saya nak tanya kepada semua AJK yang lain lah, pandangan macam mana. Tapi kalau boleh saya nak bagi settle within this month lah. Sebab bukan this month lah, sebelum buka cuti sekolah. Sebab nak kira undi apa semua tu pun takes time juga. Ya, saya pun setuju sebab untuk pilih syarikat security ni, saya rasa lebih baik kita bagi AJK baru untuk buat pilihan. Tapi ini yang ni lah. So kalau boleh kita kena form up AJK baru secepat mungkin lah. Saya rasa tu. Kalau tak ada, I sure dia akan drag sampai tak habis-habis lah. Okay, let's see lah. Contoh lah kan, today is 23rd. Okay, esok 24 kan. Okay, let's say lah contoh 25 atau 26 ni kita start undian. Okay, and then we give all the residents around a week macam tu kan. So 26, 27, 28, 29. Okay, satu hari bulan. Okay, so the last week of the holidays tu boleh finalize untuk kiraan dan juga untuk pengumuman AJK yang baru tu. So I rasa mungkin hari Ahad ni atau hari Isnin dah boleh start kot undian kot, in my opinion lah. Ya, I pun agree plan macam ni. So yang lain macam mana, setuju tak? Tak ada mesej Okey juga cikgu macam tu. Untuk undian saya setuju. Okey, alright. Tapi macam mana pun saya kata tak kira lah, kalau macam mana pun kita kena pastikan flow transition kepada AJK yang baru tu berlaku dengan lancar. Okey, jangan ada yang lepas tangan. Okey, so sekarang ni kita dah di fasa yang pertama. Kita dah buat perbincangan dan perbandingan tentang syarikat tu. So bila ada AJK yang baru terbentuk, mungkin kita lah yang bertanggungjawab untuk share perbincangan perbandingan ni kepada AJK yang baru tu nanti. So mungkin mereka yang decide ke, nanti kita tengok macam mana. Sebab sekarang pun kalau kita nak kata rushing, taklah rushing sangat kan. Sebab lately macam tak ada lah case sangat. Tapi tak boleh lah juga kita nak pejam mata hanya sebab tak ada case lately. Bila dah ada case, barulah nak kelang kabut kan. Selalu macam tu. Bila tak ada case, senyap. Bila ada case, barulah nak tuding jari lah, apalah ni lah kan. So this discussion needs to go on. Kita perlu juga wujudkan security tu. Cuma siapa nak decide, itulah macam Cik Nigel kata, mungkin kita bagi kepada AJK baru lah. Sebab AJK baru kan pun mungkin akan terbentuk dalam masa yang tak jauh dah daripada sekarang kan. Okay, so ada apa lagi tak nak respon tentang yang ni? Okay, rasa cukup tak yang 4 syarikat yang ada, ataupun kita nak kumpul lagi ke? Cukup yang 4 ni? Tapi in my opinion, rasa macam yang 4 ni pun dia punya rate pun taklah not bad. So tak adalah macam terlalu mahal sampai kita kena cari alternatif yang lain. Tapi kalau rasa macam nak cari lain juga, boleh lah. Tapi itulah saya taklah rajin nak pergi mencari. Kalau nak cari pun mungkin boleh tanya dalam grup yang besar. Kalau ada siapa-siapa yang ada kenalan-kenalan syarikat security, boleh cadangkan untuk dapatkan quotation yang lain. Yang tu je lah. Saya nak pergi pusing-pusing ronda pergi cari syarikat memang tak ada masa lah kot. Okey, Wani kata saya rasa dah cukup dah 4. Okay lah, sependapat dengan saya lah.
Cik Naja nak kata apa ke? Mikrofon on tu. Ya. Baru-baru ni, saya perasan waktu malam, pukul 10, pukul 11, ada sekumpulan orang muda yang selalu berkumpul dekat Padang. Saya tak ada apa-apa cadangan lah. Just that, saya nak suggest, adakah kita nak set satu rule, so pastikan macam tak nak cepat-cepat yang kita tak kena ronda ke, kita ke taman ke, atau duduk mana-mana sembang ke, adakah kita nak buat apa baru untuk masalah macam ni? Yalah. Tapi first of all, kita kena tahu lah juga yang duduk melepak tu adakah mungkin anak-anak kejiranan kita ataupun memang confirm orang luar. Kalau confirm orang luar, bagi saya memang saya pun tak selesa. Tapi kalau anak-anak jiran kita, macam contohlah ada jiran-jiran kita yang pergi duduk kat Padang. Saya ada duk mati lah. So far okey lah, dia tak buat kacau sangat lah. Just that, janganlah sampai apa-apa berlaku baru kita ambil tindakan kan. Betul. Tapi mungkin bila kita dah ada keselamatan kita sendiri nanti, mungkin kita boleh kurangkan jugalah aktiviti melepak ni kan. Sekarang ni sebab tak ada siapa meronda, so, tak ada siapa yang pergi round-round kan. So macam tak ada siapa nak menegur, so orang luar pun bebas untuk nak datang nak melepak. Okay lah, tak apa yang tu pun yang kita akan tengok. Saya ingat dulu kita ada bincang stiker-stiker itu, dia supply dari mana? Dari syarikat security kah? Atau kita sendiri buat? Oh, yang stiker tu ada siapa yang Cik Syamim tu jugalah yang design. Cuma itulah nak buat stiker tu boleh buat. Cuma nanti it's better kita team balik dengan syarikat keselamatan yang kita pilih nanti. Mungkin mereka ada provide ke ataupun macam mana kita sembang balik dengan syarikat tu supaya mungkin itulah kita boleh limit kepada orang penduduk kita saja yang masuk ke macam mana ke. Tapi hari tu memang dah design dah lah kan. Yang hari tu dalam grup hari tu kita dah design dah. Nampak dah okey dah. Cuma itulah nanti bila nak print tu kita selaraskan balik dengan syarikat dulu. Okey. Ada apa lagi tak? Rasa-rasa kita perlu melibatkan semua penduduk tak? Ataupun di kalangan AJK sahaja untuk membuat keputusan ni rasa-rasa? Saya rasa AJK cukup lah. Kalau kita involve semua orang, dia terlalu banyak pendapat. Terlalu banyak sangat. Dan nak buat sesuatu decision pun tak boleh. Itulah. Sejujurnya saya pun rasa macam tu juga. Sebab bila kita tanya penduduk, nanti dia banyak itulah banyak sangat pandangan itu ini. Rasa kita tanya depa berapa range yang depa willing to pay is enough kot. Kalau penduduk yang ada cadangan, it's better mereka get involved jadi sebagai AJK untuk membantu kita semua. Lebih baik daripada untuk bagi cadangan dan apa pun dan tak ada action semua. Yalah. Saya cuma suarakan benda ni supaya kita sepakat lah benda tu antara kita semua AJK. Saya tak nak lah macam semua benda saya yang decide kan. So tapi sejujurnya saya pun sependapat lah dengan Cik Naija. Better AJK yang decide lah. Cuma saya just sajalah nak tanya pandangan AJK juga. Okay. So rasanya kita kalau tak ada apa-apa lagi, kita tamatkanlah perjumpaan kita setakat ni. Alright, siapa yang berkelapangan rasa nak join esok, boleh je nak join, tak ada masalah. Tapi tak ada paksaan lah. Okay, sebab memang benda yang nak disampaikan sama je. Okay, cuma melibatkan orang-orang yang lain lah. So apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Kehadiran anda semua walaupun tak ramai, yelah kena faham lah, semua ada komitmen, cuti-cuti sekolah ni, mungkin ada yang pergi bercuti dan sebagainya.
Okay, sebab tu saya decide nak buat rakaman dengan harapan lah AJK lain mana yang rasa ada rasa tanggungjawab dan rasa perlu tahu, nanti diorang akan tengok lah video rakaman untuk sesi malam ni dengan malam esok, dengan harapan mereka pun cakna lah dengan apa-apa info yang kita dah bincangkan pada malam ni. Okay, so once again, thank you very much everyone for being here. Okay, so okay, kita akhiri perjumpaan kita pada malam ni. Okay, thank you for coming. Good night everyone. Assalamualaikum. Cikgu, terima kasih cikgu. Selamat malam. Selamat malam cikgu. Terima kasih. Okay, sama. Okay, bye-bye semua. Okay. Thank you Encik Nigel. Thank you Wani. Okay, thank you Puan Amira. Okay, thank you Cik Tiaga. Senyap malam ni ya. Okay. Cikgu Azani ada masuk lah? Tak perasan. Okay cikgu, terima kasih ya. Okay, Keluar dulu lah. Sama-sama. Alright. Okay, cikgu.